Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat datang ke channel Zul Baharum. So malam ni kita akan buat review market sebelum kita pergi tidur. Okey guys. So inilah setup mic tu untuk sementara waktu, harap membantu dalam kualiti tu punya suara. InsyaAllah dalam awal bulan nanti Zul akan beli mic baru. So stand dah ada, cuma mic yang baru tu dia tak sampai lagi dalam diri. Okay, so let's go. Kita pergi ke review cap, coin market cap untuk review market untuk malam ni. Hai, so ini adalah coin market cap. So first sekali, kalau siapa yang masih baru dalam dunia kripto, anda perlu pergi ni lah, coinmarket.com ni adalah first benda yang anda kena buat sebelum anda masuk ke market. So let's go. So apa yang anda kena buat apa yang kita kena buat dekat market cap adalah, first kita kena tengok adalah total market cap untuk sekarang lah. So total market cap sekarang adalah 2.1 trilion USD dollar. So obviously kalau ikutkan daripada minggu lepas, dropping lah daripada 2.3. Minggu ni 2.1, so dropping lah. So kita tengok macam mana volume untuk saya. Okay, volume ada sedikit meningkat, walaupun luasan untuk minggu lepas dalam 2.8, so pagi tadi adalah dalam 210, kalau tu tak silap dalam 210 bilion. Tapi untuk sesi malam ni kita tengok ada peningkatan banyak lebih kurang dalam 50 ni. So maknanya peningkatan volume. So Zul nampak itu ramai orang beli deep lah untuk volume. So then kita tengok lagi untuk dominant BTC 40%. So macam cakap, untuk 40% meaning kita masih dalam all season coin lah, all coin season. So apa yang Zul masuk dengan all coin season, so nanti Zul akan terang kat chat. So pada yang siapa masih baru dalam benda kita lah, so just certain review. Let's go, kita tengok. Okay guys, so macam kita tahu pagi tadi Bitcoin dah drip, dah buat dip sampai 43,000 daripada 48,000. So price dalam 45,000. So kita tengok lah kat chart nanti, tu akan tengok sama ada drive naik ataupun turun. So Ethereum pun daripada 4.1k dah turun 3.4. So macam tu cakap, kalau BTC jatuh, so mainly semua harga jatuh lah. So kalau kita tengok macam mana Binance daripada 600 turun ke 530, Cardano daripada 2 dolar 40 sen jadi 2 dolar dalam 2 dolar 10 sen, 0.33 11 sen. So Dogecoin naik sikit, dia maintain 0.5, bagus sebab efek Elon juga ni. Elon backup Dogecoin tapi dia dump Bitcoin. So tu pun tak tahu apa masalah yang Elon mal. Tu SRP, so macam sebelum tu tidak malam, harga stay dekat 1.5, dan bila BTC drop malam tadi, kita tengok harga lah 1.3. So expected SRP semalam pecah resistance 1.7, tapi disebabkan Bitcoin jatuh semalam tu, dia bawa sekali SRP jatuh bawah. So malam ni SRP akan cuba lagi nak break resistance, tetapi kalau malam ni BTC jatuh lagi ke 30k, meaning kita tengok semua jatuh dan SRP sekali lagi gagal untuk resistance lah. So guys, let's go to chart. Alright guys, so tengok tadi dominant 40%. So saya akan terangkan lah kepada masih yang baru. So ini adalah chart untuk BTC dominant. So macam mana nak pergi? Okay, klik atas ni dan saya simbolkan BTC.D. So BTC.D kan dengan jumpa lah market cap BTC dominant. So apa function untuk chart ni? So chart ni kita akan tengok di mana persen kekuatan Bitcoin dalam market. So sekarang tengok dalam market kekuatan jumlah dominan untuk BTC hanyalah 40%. So kalau kita tengok ni, kalau buat charting macam biasa, ada resistance dan support. So price pun maknanya dah break support. Untuk ni chart weekly so bila support, so expected price akan jatuh ke 35% lah. So meaning lagi bawah support ni, then maknanya kita masih dalam all season lah. So meaning untuk Ethereum, BNB, ADA, SRP, Doge, apa semua coin tu, meaning kita akan nampak lagi peningkatan lah. So kalau dominant region balik sampai atas pada ni, so kita akan tengok lah BTC akan buat bull run, and then altcoin akan slow momentum ataupun ada yang drop lah. So itu fungsi untuk kita tengok apa dominant lah. So untuk yang baru tu yang penting, yang pertama market coin market cap, dan kemudian yang BTC dominant. So untuk kita identify sama ada market sekarang adalah dalam bull run, BTC bull run ataupun altcoin.
So bila altcoin tu kita boleh grab banyak coin-coin yang selain Bitcoin lah. So let's go untuk BTC. Okay, ini adalah untuk BTC. So biar Zul tukar kepada daily dulu. So untuk dominant tadi Zul akan tengok untuk weekly lah. So ini adalah Bitcoin untuk daily. So macam Zul tinggalkan pagi tadi review. So price maknanya dalam keadaan falling channel. Biar kalau falling channel, percentage untuk naik ke atas tu lebih tinggi. Dan price target adalah dekat 75 lebih kurang 75. And then kita ada head and shoulder. Head shoulder kita punya target price adalah dekat inilah dekat yang biru ni tu tanda dah lebih kurang dekat 30k. So sekarang ni price tak tahu lagi nak ke mana. So Zul pun tak boleh expect ke mana price tu. Dah hanya dua cara je. Dua je yang Zul boleh agak, sama ada price akan bounce balik, at least nak test balik channel, kemudian adalah sama ada price tu akan jatuh ataupun momentum kuat untuk break. So kalau break, alhamdulillah lah kita akan punya dapat profit lagi banyak untuk BTC. And then tapi kalau price break ke atas ni, meaning kita punya head and shoulder ni dah tak laku lah. So kita boleh buang head shoulder, tapi sekarang ni masih lagi boleh pakai. Tapi kalau price break ke bawah, meaning head shoulder kita punya channel dah boleh buang. So either way, sama ada malam ni kita akan tengok, pagi esok kita akan tengok lah result dia, sama ada head and shoulder versus falling channel, mana yang menang. So satu yang menarik kita nak tengok pagi esok, itulah yang tu monitor. So expecting sekarang kita pukul kurang 8.45 malam. So geng-geng barat maknanya tengah subuh, sepanjang subuh agaknya dah ni. So actually kita tengok lah pagi nanti dalam pukul 9 ataupun 10 lagi geng-geng barat dah bangun. So meaning dia orang akan buat transaction. So kita tengok lah ada movement dalam market yang banyak lah, sama ada price ke ini ataupun price ke bawah. So kalau price ke bawah ni Zul akan grab lagi 5,000 total. Zul akan pump lagi Zul akan tambah lagi Zul punya collection untuk Bitcoin sebanyak RM5,000 Malaysia. Estimate dalam 1.3 1.4k inilah Bitcoin, 1.k dollar. So itu yang Zul akan buat bila pump bawah ni. So kalau kata price turun lagi pada bawah ni, apa yang Zul akan buat? Zul takkan beli dah dip untuk Bitcoin. So Zul akan hanya pegang hold saja. Zul expected kalau dalam 3-4 bulan, so price akan bounce balik lah. So long term price akan regain balik dia punya momentum lah selagi, sebab kita pun tengok sekarang ni masih kita ada macam Elon Musk lagi kata ni Tesla nak jual the Bitcoin pula. So kita banyak sell momentum lah, meaning bull sentiment, bearish sentiment. So expected mungkin tu rasa dalam 60% mungkin price akan jatuh bawah lah, tapi hopefully tak berlaku. Tapi kalau berlaku pun tu akan grab opportunity untuk buy. So inilah untuk BTC. So kita akan pergi untuk next chart. Tu akan cover sebanyak boleh mana yang tu nak ni share untuk malam ni. So ini adalah Ethereum. So kita akan pergi 4 hour untuk nampak lebih jelas, sebab kat 4 one day terlampau pack. So untuk Ethereum, so macam semalam tu cakap kita ada so zumbang ni dulu. So semalam tu dah detect sebenarnya price semalam masa tu tinggal malam price bermain kuasa ni, dan Zul detect descending channel, which is descending channel maksudnya price tu akan jatuh ke bawah. And then kita tengoklah exactly price tu betul-betul jatuh price tu jatuh ke bawah lah. So kalau ikutkan price ni masih tak sampai lagi. Kalau ikutkan ni kita punya ni, okay, kalau ikutkan Zul akan delete ni macam mana Zul measure punya dia punya target. So ambil daripada high ke low, and then kita target bottom. So kita patutnya price sampai ni. So price tak sampai lagi. So macam you cakap, possible untuk BTC drop lagi malam ni ke 30k. So be prepare untuk malam ni masa kita tengah tidur, game barat bangun, dia akan buat selling. So kita akan nampak lah Ethereum akan sampai price ni. Dan macam tu juga pagi besok mungkin kita akan dapat opportunity untuk buy dip untuk Ethereum lah, another buy untuk Ethereum. So yang tu akan monitor untuk malam ni, dan kita tengoklah pagi besok macam mana price tu reaksi, sama ada betul tidak. So kita akan tengok. And then kalau benda tu berlaku, so kita akan dapat lah sekarang ni Zul punya support untuk ini ialah support ini. So macam mana Zul dapat support ni? Okay, senang je. Untuk siapa yang nak belajar tu, kita ambil ni lower paling last lower
ke higher swing. So lower to high swing. Okay, kalau dia ambil lower ni, ada high. So kat itu kita akan nampak satu Fibonacci 0.6, 0.7. So dalam Fibonacci 0.6 ke 0.7 adalah golden packet lah, kita akan panggil golden packet. Sama ada kalau golden packet duduk bawah, meaning itu adalah support. Kalau golden packet duduk atas, meaning itu adalah resistance. So kita akan dapat sini lah, lebih kurang lari sikit banyak je macam tu. So inilah support yang Zul akan tengok lah, akan monitor. Sebab tu tengok link sama dengan kita punya target price untuk descending triangle. Descending triangle, so kat sini. So expected Zul, kemungkinan besar malam ni BTC akan drop sampai 30k, dan kita akan tengok lah dip untuk Ethereum sampai sini. Dan expected zone ini adalah mungkin dip yang sesuai. So siapa nak beli Ethereum boleh beli kat sini lah. Sebab apa, kalau kita tengok last punya dropping kat sini 23%, dekat sini 36%. So zone expected dalam 25 ke 30%. So kalau kita tengok lah, kalau betul pagi esok jadi, so kita tengok, so sekarang dah drop 28%. So kalau sampai ke betul dekat anak panah tu, at least dalam 33%. So dua tak rasa price akan drop lagi bawah pada tu. So ini adalah support yang kuat lah. Tapi apa-apa pun dalam market kita tak boleh agak, kita hanya dapat predict kat mana support dia. Market boleh still lagi drop bawah. So kalau drop bawah, kita akan cari lagi support yang ada. Mesti ada support lagi yang masih support yang bawah lah. So tapi nak Zul nampak dalam market ni agak mustahil lah nak berlaku ni tu. Sebab Bitcoin pun dah memang berada di betul-betul bawah. Kalau sampai 30k tu memang habis deep lah Zul nampak. So kalau dah tu memang kata untuk Ethereum pun memang deep dia sampai sini lah. Tak nak Zul tak nampak lagi price tu akan turun bawah. At least nanti kalau kita nampak ada pattern ataupun signal-signal daripada chart akan bagi signal. So nanti Zul akan share lah tu untuk Ethereum. Kemudian kita pergi BNB. So BNB sama, masih juga dalam support dan resistance. So macam semalam sebelum BTC jatuh, price tu almost nak try resistance, kemudian BTC jatuh, dan BNB pun jatuh lah. Untuk macam cakap, kalau BTC jatuh, meaning coin-coin lain pun akan jatuh. Tapi bergantung kepada kekuatan coin lain tu lah. Macam Ethereum, BNB sama dua. So macam Ethereum pun jatuh, BNB jatuh. Sama jatuh banyak ataupun jatuh sikit, itu bergantung kepada kekuatan altcoin tu sendiri lah. So ini yang tengok tu untuk BNB tak banyak berubah di dalam ni. So ini adalah kalau ikutkan siapa nak beli boleh beli dan hold. Jangan trade. So tak galakkan trade. Sebab trade kalau trade dia sentuh stop loss, meaning anda hilang anda punya aset lah. Tapi kalau anda beli dan hold, maknanya kalau price turun bawah pun anda hanya hilang value tapi aset ada. So mungkin dalam masa sebulan 2 bulan price kembali balik dan ada kita ada lagi aset BNB tu, so price tu kita akan dapat balik. Berbeza dengan ada trade. Kalau trade stop loss, maknanya coin ada turun hilang. So Zul tak galakkan. Memang kalau boleh, kalau siapa yang follow Zul tak galakkan untuk ni, memang jangan trade lah. Sebab trade memerlukan mental dan strategi yang berlainan yang betul pakai lah. Even Zul pun trade memang jarang. Kalau Zul nampak PUT betul-betul stabil, momentum untuk BTC stabil, sama ada naik atau turun, baru Zul masuk trading lah. So sekarang Zul hanya cari campak untuk dip untuk buy. So BNB Zul nampak ni dip. So possible kalau kita tengok naik lagi, ataupun kalau BNB lambat naik malam ni dan BTC drop, so kita akan tengok lagi lah BNB kemungkinan akan drop bawah ni lah. So kalau bawah ni kat mana dia punya support resistance, jom kita cari. Okay, kita cari lagi. Okay, kalau kata BTC jatuh lagi malam ni, so kita akan tengok kemungkinan kita ambil ni swing low ke swing high. So possible kita akan nampak BNB akan jatuh ke dalam kawasan bot ni. So kita tengoklah, kalau BTC jatuh lagi malam ni, macam dekat Ethereum jatuh, BNB pun jatuh, possible price akan bermain kawasan ni lah. So inilah next support yang sesungguhnya. Kalau support ni, so support ni rapat. So agak menarik lah untuk support ni. So maknanya BNB dapat defend price dia tak lagi jauh lah. Walaupun BTC jatuh, so dia akan defend tak jatuh banyak lah. So ni adalah peluang untuk belilah harga yang murah. Kalau sebab kali ni jatuh lebih kurang dalam 400, so expected kalau naik ke 700, so banyak dalam 300 lebih untuk satu coin. So kalau siapa nak beli BNB boleh beli kat sini juga lah. Tapi tengok pagi esok macam mana. Tunggu
Zul galakkan maybe tunggu pagi esok lah kalau untuk beli. So malam ni kita tengok dulu monitor sebab geng-geng baru nak bangun. So Zul expect tunggu pagi esok siapa beli. So bangun subuh-subuh tu, then check market. Kemudian apa ni, tengoklah kalau price turun apa macam Zul jangkakan, so silalah beli then hold. So untuk BNB, so kita pergi ada hot coin paling untuk 2 minggu ni, untuk ada. So ada kalau kena nampak untuk 4 hours, kita kena zoom sikit. So untuk ada masih lagi dalam kawasan tu punya ni support dan resistance. So inilah mana support. So macam mana tu dapat yang ni ialah so ambil swing low to swing high, so kita dapat support sini. So expected price sekarang Cardano ada atau bermain dalam ni. So macam tu cakap, kalau BTC jatuh malam ni, so Cardano pun akan jatuh juga, break bawah ni. So kalau break bawah ni, kat mana support dia, so kita akan tengok bawah ni. Kita ambil swing low lagi satu ke high, so possible kita akan dapat price back to sini. So untuk ada pun tu tak nampak price akan jatuh lebih pada bawah ni. So inilah opportunity untuk buy. Siapa nak ada collection ada, so boleh tunggu kat sini. So pagi esok dalam 1.8, 1.9. So tunggulah, ini peluang untuk ada. Kiranya BTC buat dip lagi pagi ni lah. So siapa nak beli boleh tunggu kat sini. So Zul galakkan pagi besok dalam pukul pukul 6 lah. Pukul 6 tu bangun, buka tengok market. Buka tengok market, dan mungkin dalam pukul 7 tu boleh buat. Sebab kemungkinan dia akan sekejap je masuk ini dan terus bang balik. So macam kita tengok pagi tadi, untuk BTC dia drop sampai 43, lepas tu regain balik sampai 44, 45. So kita dah tak jumpa balik 43 tu. Tapi malam ni macam mana kalau BTC jatuh, kalau BTC jatuh ya tak ada rezeki dekat BTC, tapi dekat altcoin kita ada rezeki lain lah. Untuk macam tengok kat Ethereum, BNB ada, so nampak potential untuk kita beli buy dip lah. So itu untuk ada, untuk SRP. So untuk RSP macam tengok Zul nampak satu lagi pattern. Possible kita ada pattern yang ni lah. So kalau tengok ni yang dot-dot ni, so Zul akan ni lah buat line. Zul rasa yang pattern ni adalah pattern kalau kita dalam pattern, kalau dalam buku teks dia akan panggil symmetrical triangle. Susah nak sebut symmetrical triangle tu. So price boleh break ke mana-mana je, dia sama ada atas ke bawah. So kita tengok lah, kalau break ke atas, so kita expected akan break ke atas. So kalau break ke atas, possible price tu akan pergi 2 point ni lah. Kat sini kita ada ni garisan ni, ni adalah garisan 1.2. So at least 1.2 ataupun 1.6 lah. Tapi kalau break ke bawah, meaning kat sini lah. Tapi Zul tak rasa price akan break ke bawah. Sebab apa? Sekali lagi SRP berada di kawasan resistance macam semalam juga. So adakah hari ni akan ikut skrip yang sama macam tadi? Macam tu cakap, kalau BTC jatuh malam ni, kita akan tengok SRP pun kembali balik ke support. So boleh beli kat sini guys. So expected. Itulah dia cakap, apa-apa pun untuk dalam dunia kripto, anda kena set mindset anda BTC adalah main coin kita. So setiap pembelian anda mestilah anda kena portfolio 50% adalah dalam produk BTC dan 50% lain baru anda separate untuk all coin. So macam cakap, dunia kripto tanpa BTC, all coin lain memang tak ada function lah. Memang ni lah, memang kata runtuh lah dunia kripto ni. Tapi untuk menunturkan dunia kripto mak payah, sebab kita ada coin market dalam 2.1 trilion bilion 2.13 trilion dolar. So bukan senang nak dropkan harga ni, berapa ramai orang dalam ni. So tak nampak kripto akan ending lah. So dapat opportunity untuk buy lah. So untuk SRP, so akan cover last chart untuk malam ni adalah Dogecoin. So untuk Dogecoin masih lagi dalam buat consolidation dalam kita punya support dia lebih bagus. Dogecoin dapat defend ke 0.5. So kita harga paling tinggi adalah 0.7 tu, expected untuk sampai $1, $1 1.6. So kita tengoklah, hopefully bukan hopefully, tapi kalau maksud cakap ni, kalau BTC jatuh ke 30k, so kita akan nampak Dogecoin akan kembali ke support kita. So baguslah kalau BTC Dogecoin duduk atas ni, meaning kalau masa BTC jatuh, meaning Dogecoin boleh cover lagi price dia kat support. So kat support ni, siapa nak beli Dogecoin boleh beli. Mungkin kita dapat 0.3 sekali lagi.
And then next sebab lepas kalau BTC drop ke sampai 30, tu tak rasa dia akan drop terlalu banyak dah. Maybe paling jauh pun dalam 28, 25 lowest lah kalau boleh drop lagi. So lepas tu kalau kita tengok BTC regain balik momentum, so kat kita pun kita tengok lah kalau pun semua regain balik. So kita punya target Dogecoin adalah dekat $1 lah. $1 sih. Kalau ikut average 1.6 lah 0.9. So senang baca, kita baca $1 lah. So rasa itu je untuk malam ni review market. So guys, apa yang kita nak tengok malam ni ialah kita punya main yang kita nak tengok untuk pagi ni dan malam esok adalah macam mana macam mana Bitcoin untuk malam ni. Bila kita tengok Barat dah bangun sekejap pagi, dia dah pagi, so dia orang buat transaction, aku tengoklah sama ada bull ataupun bearish yang menang. So jangkakan 60% akan jatuh ke bawah lah. So rasa itu je untuk channel malam ni. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.